Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan sambung chapter yang kelima, signal dan sistem, iaitu Laplace transform. So untuk Laplace transform kita bahagikan kepada 3 lecture, lecture 11, lecture 12 dan lecture 13. Untuk lecture minggu ni kita akan tengok metod yang pertama, bagaimana kita boleh dapatkan Laplace transform menggunakan definition. So bila kita sebut tentang definition, maka kita akan gunakan formula untuk mengira nilai Laplace transform. Kemudian dalam lecture 11 juga kita akan tengok inverse Laplace transform dan akhirnya kita akan tengok region of convergence, bagaimana kita boleh dapatkan ROC ni berdasarkan signal yang diberi dalam soalan. Untuk lecture 12, kita akan sambung dengan metod yang kedua, bagaimana kita boleh dapatkan Laplace transform menggunakan properties. So bila sebut tentang properties pula, kita akan rujuk table of properties Laplace transform. Lecture 13, lecture akhir, kita akan tengok application. So ini adalah overall chapter yang kelima. So untuk minggu ni kita akan fokus hanya bahagian ini saja. So ni adalah gambar Pearce-Simon Laplace bagi yang nak kenal. Okay, introduction untuk Laplace. Sebelum ni kita dah belajar tentang Fourier series dan juga Fourier transform. So untuk Fourier transform kita gunakan equation eksponen negatif J omega T. So sebenarnya Laplace transform ni adalah equation yang lebih umum yang merangkumi Fourier transform equation. Kenapa dia jadi equation umum? Kerana nanti kita akan tengok salah satu komponen dalam eksponen negatif ST adalah eksponen negatif J omega T. Bila kita perlu dapatkan Laplace transform menggunakan definition ataupun formula, penting untuk kita tahu tentang limit pada integration kita. Okay? So limit tu ada kaitan dengan jenis Laplace transform. So kita ada dua jenis, iaitu unilateral dan juga bilateral. So dekat nama sendiri dia telah membantu kita mengenal pasti apakah perbezaan antara unilateral dan bilateral. So uni maksudnya satu, bi maksudnya dua. So unilateral adalah one-sided signal ataupun yang biasanya kita akan rujuk T lebih daripada kosong ataupun causal system. Untuk bilateral, bi maksudnya dua, dia adalah signal two-sided Laplace transform. Okay. So untuk bilateral, okay, contohnya kita perlu dapatkan Laplace transform untuk bilateral signal. So kita represent dengan L huruf ni, L Laplace transform bilateral, dan di dalam kurungan adalah signal yang perlu kita cari. Sebagai contoh yang ni kita perlu cari signal XT. Kemudian Laplace transform ini biasanya kita akan represent dengan huruf besar signal yang perlu dicari. Contohnya signal yang perlu dicari adalah XT. So untuk Laplace transform dia akan jadi X huruf besar dan S refer kepada Laplace transform. So ini adalah representation untuk Laplace transform. Next adalah macam mana kita boleh dapatkan Laplace menggunakan metod yang pertama ataupun menggunakan formula. So formula ni senang saja, integration limit signal yang diminta iaitu XT didarabkan dengan eksponen negatif ST dan dikamikan terhadap DT. So ini rumus untuk Laplace transform. So nanti kita akan tengok apa beza unilateral dan bilateral. So seperti yang saya maklumkan sebelum ni, so perbezaannya adalah pada limit pada integration kita, iaitu kalau bilateral dia adalah two-sided. Bila two-sided, maksudnya signal kita adalah daripada negatif infinite sehingga infinity. So sebelum ni saya sebut tentang Laplace transform adalah general equation untuk Fourier transform. Okay, tadi kita dah tengok tentang rumus Laplace transform. So apa maksud S tadi? S adalah bersamaan dengan sigma plus J omega. So kalau kita represent balik
pada eksponen negatif ST, nilai S tadi, kita kembangkan, kita akan dapat eksponen negatif sigma T minus J omega T. Okay. So, kalau tengok dekat sini, kita ada eksponen negatif J omega T merujuk kepada Fourier transform. So, salah satu komponen di dalam Laplace transform adalah Fourier transform. Itu yang dimaksudkan dengan Laplace adalah general equation untuk Fourier transform. So, untuk slide ni yang penting adalah kita tengok tentang rumus Laplace transform dan juga margin ataupun limit untuk bilateral adalah daripada negatif infinity sehingga infinity, dan juga bagaimana kita represent kita punya Laplace transform menggunakan huruf besar signal, dan S ni adalah Laplace transform. Okay, next adalah unilateral Laplace transform. So, uni adalah satu, maksudnya adalah one-sided. Untuk bilateral, okay, Laplace transform untuk bilateral, di dalam bilateral terkandung signal daripada negatif infinity sehingga kosong dan signal daripada kosong sehingga infinity. Kita boleh pecahkan kepada dua bahagian, bahagian negatif dan juga bahagian positif. Untuk unilateral, kita akan consider hanya T lebih daripada kosong. Okay, bila kita consider T lebih daripada kosong, maka signal sebelum T sama dengan kosong adalah bermagnitude kosong. So, di bahagian ni, bahagian negative side adalah kosong lah. So, untuk unilateral, ini adalah rumus yang kita akan gunakan, iaitu limitnya adalah daripada kosong sehingga infinity. XT adalah signal yang kita nak cari, darab dengan eksponen negatif ST dikamikan terhadap DT. Okey, bagi signal yang tidak bersambung, ini adalah discontinuity. Kita boleh tengok contoh di sini, kita ada signal daripada 0 sampai 1, dan kemudian tiba-tiba signal ini ada amplitude yang berbeza pada T0 yang sama, iaitu pada T0 1 kita ada amplitude 5 dan juga 10. Maksud di sini kita ada discontinuity signal lah. Untuk mendapatkan value pada discontinuity signal, kita boleh cari nilai purata untuk kedua-dua signal ni lah. So, katakan kita ada 5 pada ending signal yang pertama, kemudian pada signal awal, signal kedua adalah bernilai 10. So, puratanya adalah 5 tambah 10 bahagi dengan 2. So, kita akan dapat 7.5. Ini bagi signal yang discontinuity, tidak bersambung lah. Untuk slide seterusnya adalah kaitan antara Laplace transform dan juga Fourier transform. Okay. Yang ni yang saya sebut sebelum ni, Laplace transform is a generalized form of Fourier transform. Okay. Disebabkan S tadi, S merujuk kepada sigma plus J omega. Okay. Kenapa kita gunakan Laplace transform? Laplace transform ni digunakan disebabkan ada beberapa signal yang tidak boleh dikamirkan. Maksudnya bila kita buat kameran, nilainya adalah infinity. Okay, sebagai contoh adalah AUT. So, kita tahu UT adalah unit step daripada T sama dengan 0 sehingga infinity. So, bila signal yang sehingga infinity, integrationnya juga adalah infinity. Jadinya disebabkan nilai infinity itu, kita tidak boleh dapatkan nilai Fourier transform. Yang ni awak boleh tengok Dirichlet condition. Kenapa ada beberapa signal yang kita tidak boleh dapatkan Fourier transform. Okay, so kita lihat example yang pertama untuk tengok sama ada kita faham ataupun tidak bagaimana nak dapatkan Laplace transform. So, katakan signal kita adalah XT sama dengan AUT. So, kita perlu cari Laplace transform untuk AUT ataupun XT tadi. Yang ni kita boleh juga represent dengan huruf besar signal kita, iaitu X
S. So S refer kepada Laplace transform. Bila kita perlu selesaikan menggunakan definition, adalah mudah untuk kita masukkan formula. Okay. So negatif infinity sehingga infinity. Signal kita tadi AUT darab dengan eksponen negatif ST dikamikan terhadap DT. So UT kita boleh masukkan di dalam limit kita, itu daripada T sama dengan 0 sehingga infinity. Dan A sebab tak ada kaitan dengan kameran terhadap DT, kita boleh keluarkan daripada integration ni. So A kameran limit daripada 0 sehingga infinity, eksponen negatif ST. Amplitude pada UT adalah 1 dikamikan terhadap DT. So kameran untuk eksponen, eksponen tu bahagi dengan kuasa pada eksponen yang dibezakan. Dan T kita adalah sama juga dengan 0 sehingga infinity. So kita akan dapat yang ni. Kita perlu selesaikan dan perlu mengambil kira condition S untuk memastikan signal kita adalah finite. Okay. Negatif A per S. So gantikan nilai T tadi. So T yang pertama adalah infinity. Kita akan tulis limit T menghampiri infinity eksponen negatif ST. Tolak dengan eksponen ketika T sama dengan 0. Okay. So kita akan dapat 1. So yang penting kat sini adalah apakah nilai S yang sesuai bagi memastikan equation ataupun Laplace transform kita adalah finite. Okay, yang penting bahagian ni adalah perlu ingat limit T menghampiri infinity, eksponen negatif T adalah bernilai 0. Bila kita ada limit T menghampiri infinity, kita perlu dapatkan eksponen, kuasa eksponen adalah negatif untuk dapat value 0. So kita tengok dekat sini kita ada eksponen negatif ST. Okey, untuk nak dapatkan kuasa pada eksponen tu negatif, maka nilai S perlu lebih besar daripada 0. Lebih besar daripada 0 maksudnya bernilai positif. So katakan apa-apa value kita masukkan 1, 2 atau 3 atau apa saja value kita masukkan dalam S, disebabkan nilainya positif, sign pada kuasa eksponen tidak berubah. Okay. So jawapan akhir kita akan masukkan tadi bila limit limit S yang dipilih lebih besar daripada 0. So nilai di sini adalah berkuasa negatif. So limit ni akan jadi bernilai 0. Dan kita boleh simplifykan equation kita, negatif A per S darab dengan negatif 1, kita akan dapat A per S. Okay. So penting dekat sini bahagian ni lah kita perlu ingat untuk dapatkan condition S supaya result kita converge. Apakah yang akan terjadi kalau real S kita adalah bersamaan dengan 0? So kalau real S kita sama dengan 0, kita akan dapat juga nilai infinity. So tadi kita ada A per S. Kalau kita gantikan S tu sebagai 0, A per 0, kita akan dapat infinity. Disebabkan itu, kita punya condition S adalah real S lebih besar daripada 0, tidak termasuk 0. So di sini juga yang penting adalah nilai real pada S. Kita tidak akan mengambil kira nilai pada imaginary.